Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak imbas kembali dulu apa yang kita ada belajar sebelum ini. Okey, apa yang kita belajar sebelum ini adalah berkaitan dengan kita ada belajar berkenaan dengan laju. Yang kedua ialah laju purata. Okey, untuk laju kita tahu dia formula bagi laju ialah jarak bahagi dengan masa. Okey, untuk laju purata pula dia punya formula ialah rumus dia ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, tu yang kita ada belajar berkenaan dengan kelas sebelum ni, berkenaan dengan laju dan juga laju purata. Okey, untuk kelas hari ni kita akan teruskan pembelajaran kita dengan okey, mula-mula kita akan tengok dalam teks muka surat 179, iaitu kita akan menerangkan maksud pecutan dan juga nyah pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan juga masa. Okey, pecutan dan juga nyah pecutan. Okey, pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan pertamaan. Okey. Peningkatan laju terhadap masa kita panggil dia sebagai pecutan. Okey, seterusnya, selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian. Okey, pengurangan laju terhadap masa dinamakan sebagai nyah pecutan. Okey, so dalam maksud ni dia ada dua. Okey, apabila adanya peningkatan laju terhadap masa, kita panggil dia sebagai pecutan. Yang pertama, iaitu apabila adanya pengurangan laju terhadap masa, kita panggil dia sebagai nyah pecutan. Okey, perubahan laju boleh dikenal pasti dengan menghitung perbezaan antara laju akhir dan juga laju awal. Yang tu kita akan tengok perubahan laju. Okey, sesuatu objek yang bergerak dalam gerakan linear mengikut arah tertentu. Okey, gerakan linear ni adalah gerakan yang sama. Okey, daripada aktiviti di sebelah, peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan dan juga pengurangan kelajuan terhadap masa ialah nyah pecutan. Okey, akan ada dua benda yang kita akan tengok pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pecutan dan juga nyah pecutan. Okey, maka pecutan dan juga nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan juga masa. Okey, cuba tengok dalam buku teks kan, muka surat 180. Okey, tengok dalam buku teks, muka surat 180. Okey, untuk contoh 13, dia kata sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun, kan dia bagi. Okey, dia punya ni ialah keyword dia ialah keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitung pecutannya. Okey, macam kita tahu tadi, dia kata perubahan laju. Kita akan tengok perbezaan antara laju akhir dan juga laju awal. Apabila dia kata keadaan pegun, kan, dia memecut daripada keadaan pegun, maka kita tahu dia objek tu adalah tak berubah. Apabila tak berubah, dia punya kelajuan ialah 100, dia punya laju ialah kosong. Okey. Kemudian kita akan tengok dulu perubahan laju bagi soalan yang ni ialah 120 km per jam, kita akan tolak dengan 0 km per jam. Sebab apa kosong? Sebab kita tahu dia dah bagi tahu merupakan ialah keadaan pegun. Sebab kita tahu keadaan pegun tersebut dia objek tu tak berubah. So kita tahu kelajuan objek tersebut ialah sifar ataupun kosong. So kita akan dapat perubahan laju dia ialah 120 km per jam. Okey. Kemudian 120 km per 1 jam sama dengan 120 km per dengan 60 darab dengan 60
saat. Okey. Sebab dia kata, macam untuk soalan ni kita tahu kenapa 60 darab dengan 60? Sebab 60 ni kita nak dapatkan dia sebagai 1 jam. Dia bersamaan dengan 1 jam. Okey, kiranya 60 saat dia darab dengan 1 minit lah kan. Yang ni. So 60 darab dengan 1 minit. Okey, so kita akan dapat dia ialah 0.033 km per saat. Setelah kita dapat dia 0.033 km per saat. Okey, kenapa kita nak tukar dia kepada saat? Sebabnya soalan dia dah bagi masa dia ialah 6 saat. So, kita kena tukarlah. Daripada 1 jam ni, kita akan jadikan dia sebagai saat. So, kita dapatkan 0.033 km per saat. Selepas kita dapat, kita tahu kita punya pecutan sama dengan 0.033 km per 6 saat. 6 saat seperti yang soalan terbagi, so kita akan dapat 0.0056 km per saat. Itu adalah jawapan kita yang terakhir. Sebabnya dia bagi mula-mula dalam jam, so kita kena tukarlah dia jadi kepada saat. Tu sebab kita darab dengan 60. Darab dengan 60. Sebabnya kita tahu 1 minit ialah 60 saat. Okey. Okey, untuk contoh yang seterusnya. Okey, cuba tengok kan dalam buku teks muka surat 180 untuk contoh 14. Okey, dia kata sebuah motosikal, untuk soalan ni, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memencet secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Iaitu yang dia bagi ni ialah 20 meter per saat ni dalam masa 5 saat dia merupakan pecutan. Okey, so bagi soalan ni, pecutan sama dengan 25 meter per saat bahagi dengan 5 saat. So, kita akan dapat 20 bahagi dengan 5, kita akan dapat 4. So, kita akan dapat 4 meter per saat kuasa 2. Kemudian dia kata, selepas brek ditekan, kelajuan motor itu semakin perlahan. Okey, dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Okey, berapakah pecutan bagi motosikal itu? Selepas kita dapat tadi adalah 4 saat untuk pecutan. Kemudian kita tahu dia punya keadaan pegun tu ialah dia punya nilai ialah sifar ataupun kosong sebab dia punya objek adalah tak bergerak. Okey, so pecutan sama dengan kosong tolak dengan 20 meter per saat bahagi dengan 4 saat. Ini tengok dalam buku teks kan, muka surat 181 dekat bahagian atas tersebut. Okey, so kita akan dapat negatif 20 bahagi dengan 4 saat. So kita akan dapat negatif 5 meter per saat kuasa 2. So kita tahu makanya pecutan motosikal itu ialah 5 meter per saat kuasa 2. Okey, dia punya nyah pecutan kita akan buang dia punya simbol tu. Sebabnya untuk jawapan, untuk nilai kita akan tulis 5 meter per saat kuasa 2. Tapi kita tahu dia sebagai nyah pecutan sebab dia ada negatif dekat depan. Okey, kalau pecutan dia punya nilai dekat jawapan, nilai jawapan tu dekat bahagian hadapan dia perlulah positif. Okey, itu sahaja yang kita akan tengok untuk hari ini berkenaan dengan pecutan dan juga nyah pecutan. So, ada latihan pengukuhan dalam Google Form. Kemudian nanti untuk refleksi pun jawab dekat link Google Form yang telah disediakan. Terima kasih.